Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam pembacaan kitab Umrah yang sempurna. Pada hujung tahun ni ramai yang bakal menunaikan umrah, ataupun ada sahabat dan teman keluarga yang bakal menunaikan umrah. Saya pun sendiri pada hari Khamis 17 hari bulan ini akan berangkat menunaikan umrah. Lalu kita nak baca daripada buku Umrah yang Sempurna. Ahlan-ahlan, Ninda Anis, Galik Spirit, Salbiah Ali, kemudian Sunomi, Hajarah Zai, Acin Alin, Marfu'ah Muhammad, Ilza, kemudian Jamiah Abdul Rahman, JK, Cha, dan juga Yana. Terima kasih Original Perfume. Kemudian Syakira, Nurhawa, Muhammad Amirul Mahdi, kemudian Izzat, Net, dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok dan juga yang berada di Facebook Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada semua. Pada malam ni kita menggunakan kitab Umrah yang Sempurna. Jika ada di antara sahabat-sahabat yang ingin untuk beli, atau kerana banyak doa-doa, tempat-tempat bersejarah yang ada dalam buku ini, maka nanti boleh tekan link yang berada di ruang komen kalau yang berada di FB. Lalu kita dah tiba pada muka surat yang ke-74. Saya minta maaf kalaulah suara saya serak. Saya baru je tiba tadi pada jam 7.30 mendarat. 7.30 mendarat dan kemudian tiba di rumah jam 9.15. Jam 9.15 tiba rumah, 45 minit yang lalu. Lalu minta maaf kalaulah nampak macam tak bertenaga, letih. Tapi semangat insya-Allah. Sebab dah lama tak dapat buat sebarang live ataupun perkongsian. Maka pada muka surat yang ke-74, penulis buku membawakan tajuk tentang tahallul. Apakah maksud tahallul? Tahallul maksudnya menjadi halal. Kenapa nak menjadi halal? Sebab nak keluar daripada ihram. Bila kita berihram, maksudnya pada waktu itu ada beberapa perkara yang haram dilakukan. Ada pantang larang. Dan kemudian bila kita nak keluar daripada ihram, perkataannya adalah tahallul, menjadi halal ataupun keluar daripada ihram. Maka kata penulis buku, yang dimaksudkan dengan tahallul adalah kembalinya seseorang yang berihram umrah kepada keadaan sebelum dia berniat ihram. Sebelum berniat ihram, dia boleh potong kuku. Tapi bila ihram, dia tak boleh potong kuku. Maka dengan tahallul, dia boleh kembali potong kuku. Sebelum ihram, dia boleh bersama suami isteri bersetubuh. Dia boleh bersama suami isteri bersetubuh. Tapi bila ihram, tak boleh. Pantang larang. Tetapi bila dia tahallul, dia kembali kepada keadaan sebelum ihram. Lalu apakah maksud tahallul? Kembalinya seseorang yang berihram umrah kepada keadaan sebelum dia berniat ihram. Maka apa maksudnya? Maka diperbolehkan baginya untuk melakukan perkara yang waktu ihram dia tak boleh buat. Wangi-wangian, ataupun pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menakutkan binatang buruan, ataupun pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pantang larang yang 13, wangi-wangian, pakai pakaian yang pada waktu itu bercantum dan seumpamanya. Okey, persoalannya, bilakah seseorang tu boleh tahallul?
Maka kata penulis buku, seseorang itu boleh tahallul daripada ihram umrah setelah dia selesai melakukan rukun-rukun umrah. Dia dah selesai tawaf, dia dah selesai sa'i, maka pada waktu itu dia boleh keluar daripada ihram umrah, sama ada dengan bercukur ataupun pada waktu itu dengan mencabut ataupun memotong sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Maka bilakah waktu tahallul? Bila dah selesai rukun-rukun umrah, dah selesai niat, dah selesai tawaf, dah selesai sa'i dan dilakukan dengan tertib, maka pada waktu itu apabila dia cukur ataupun gunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut, maka pada waktu itu telah menjadi tahallul, telah keluar daripada ihram umrah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalau ada sahabat-sahabat yang kita yang bakal menunaikan umrah, kita boleh tag mereka. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Itu dah buat video tadi. Tak apalah, buat kat atas tak apa. Okey. Minta maaf cakap dengan Safi. Muka surat 76, penulis buku membawakan tajuk tentang larangan-larangan ihram. Cumanya penulis buku memudahkan. Maka setiap larangan, maka beliau terangkan perincian, dan pada waktu itu beliau terangkan kalau kita langgar, maka apakah fidyah dia. Maka apakah pada waktu itu perkara yang patut dibuat. Dia mudah. Dan buku ni sangat mudah kalaulah kita bawa untuk menunaikan umrah. Lalu kalaulah contoh kita ada kemusykilan, kita boleh terus rujuk. Maka kata penulis buku, larangan-larangan ihram. Apakah maksud larangan ihram? Larangan ihram maksudnya bila seseorang itu telah berniat ihram umrah. Dia niat. Dia dah berniat ihram umrah. Maka dilarang baginya untuk melakukan beberapa perkara yang nanti kita akan pergi detail sebentar lagi. Dia niat sahaja ihram umrah, maka ada larangan-larangan yang pada waktu itu dia kena tinggalkan dan tak boleh dilakukan. Persoalannya, kalaulah dia lakukan bagaimana? Maka di sinilah perincian dan penjelasan dia. Sebab itu kata penulis buku pada muka surat yang ke-76, perincian tentang larangan ihram ataupun dipanggil muharramatil ihram. Yang pertama, lelaki tidak boleh menutup kepala. Okey, apa maksud tak boleh menutup kepala? Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, definisi menutup kepala yang dilarang. Apa maksud tak boleh tutup kepala? Adalah pada waktu itu yang dianggap secara umum sebagai tutup kepala. Itu yang tak boleh. Contohnya kopiah. Tak boleh sebab kopiah kegunaan dia memang untuk tutup kepala. Ataupun pada waktu itu plastik. Kita letak plastik atas kepala. Maka itu pun tak boleh. Sebab plastik pun pada waktu itu dikira sebagai menutup kepala. Okey. Tapi kalaulah benda yang tak dianggap sebagai menutup kepala. Contohnya apa? Letak tangan. Maka letak tangan tak dianggap sebagai menutup kepala. Maka pada waktu itu tidak ada masalah. Lalu apa-apa yang dianggap sebagai definisi menutup kepala, sama ada kita pakai kopiah, kita pakai serban, bahkan plastik sekalipun. Kan kalau hujan, maka pada waktu itu pakai plastik. Cuma payung, tidak. Payung tak dikira sebagai menutup kepala. Maka pada waktu itu dikira sebagai menutup kepala. Tapi kalaulah letak tangan, maka itu tak dikira sebagai menutup kepala. Persoalannya, kalaulah seseorang itu menutup kepala, ini untuk lelaki, perempuan boleh tutup kepala. Sebab itu auratnya, rambut dia yang perlu ditutup. Kata penulis buku, jika seseorang lelaki setelah berniat ihram, dia menutup kepalanya dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak ada masalah. Contohnya dekat atas bas, pada waktu tu tak sengaja ditutup. Bila dia sedar, dia cepat-cepat alihkan. Maka tidak ada masalah. Tapi dengan sengaja. Bila seseorang pada waktu itu dengan sengaja dan pada waktu itu mengetahui hukum. Kalaulah dia tak tahu hukum, maka pada waktu itu dimaafkan.
Cuma kalaulah dia tak nak belajar, maka pada waktu itu isu lain. Itu kekurangan daripada dia. Dia kena buat persediaan. Setiap ibadah yang kita buat, kita mesti belajar tentang ibadah tersebut. Kita mesti belajar. Sama juga umrah. Antara persiapannya, bukan sekadar persiapan logistik, bukan sekadar persiapan pengangkutan, bukan sekadar persiapan kewangan. Antaranya adalah ilmu pengetahuan. Tapi kalaulah seseorang itu ditutup kepalanya dua syarat, dengan sengaja dan dia tahu hukum, maka apakah pada waktu itu yang dia perlu buat? Maka dia ada tiga pilihan. Kalau dia tak sengaja, dimaafkan. Kalaulah dia tak tahu hukum, maka dimaafkan. Tapi rasanya semua tahu. Begitu banyak pada waktu itu perkongsian tentang umrah, kursus umrah, penulisan tentang umrah, maka tidak ada alasan untuk dia kata tak tahu. Kecualilah kalau baru masuk Islam. Okey. Tapi apakah yang dia perlu buat kalau dia langgar pantang larang, dia tutup kepala dengan sengaja dan tahu hukum? Maka ada tiga pilihan. Yang pertama, dia perlu bersedekah 9 kilo beras yang dibahagikan kepada 6 orang fakir miskin. 9 kilo dibahagikan kepada 6 orang fakir miskin. Dia mesti 6 orang. Pada waktu itu, mesti kepada 6 orang. Yang mana Allah sebut di dalam Al-Quran. Yang kedua pilihan, dia ada pilihan. Kalau dia tak nak buat yang pertama, yang kedua, pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia boleh berpuasa 3 hari. Sama ada nak berturut-turut ataupun tak berturut-turut, maka berpuasa 3 hari. Dan pilihan yang ketiga adalah pada waktu itu sembelih kambing. Maka terpulang. Kalaulah dia nak puasa, boleh. Maka selesai 3 hari. Kalaulah pada waktu itu dia nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembelih kambing, boleh. Atiyah mana Atiyah? Nangis. Atiyah. Atiyah. Nangis. Nangis buat turun tak apa. Dan yang ketiga, kalaulah pada waktu itu dia nak bagi beras kepada 6 orang sebanyak 9 kilo bahagi 6 pun boleh. Maka untuk tutup kepala dengan sengaja dan tahu hukum, dia ada pilihan salah satu daripada 3. Salah satu daripada 3. Ahlan-ahlan Salmah dah terima. Ahlan-ahlan terima kasih. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan bantu untuk sebar luas. Okey. Lalu penulis buku sebut pada muka surat 77. Kalaulah dia tak sengaja, contohnya waktu tidur, tak sengaja dia tertutup kepala, maka tidak ada sebarang fidyah. Ataupun pada waktu itu dia sengaja tapi tak tahu hukum, contohnya baru masuk Islam, maka pada waktu itu tak ada fidyah. Jangan pada waktu tu kita pukul rata. Dia tak tahu apa, dia baru masuk Islam, tak tahu, kena bayar fidyah. Ataupun dia tak sengaja, tak. Dia syarat dia untuk tutup kepala mesti sengaja dan tahu hukum. Barulah pada waktu itu ada fidyah. Salah satu daripada 3 pilihan, sama ada beri 9 kilo beras yang dibahagi 6, ataupun puasa 3 hari, sama ada berturut-turut ataupun tidak, ataupun sembelih kambing. Okey. Pantang larang yang kedua, memakai pakaian yang melingkari badan. Pakai pakaian, dia bukan pakaian berjahit, pakaian yang melingkari badan. Contohnya macam kain pelekat, ataupun baju, ataupun seluar dalam, ataupun seluar dalam untuk lelaki. Wanita memang boleh pakai pada waktu itu. Memakai pakaian yang melingkari badan. Untuk siapa? Untuk lelaki. Lalu sama ada pakaian tu berjahit ataupun tak. Cumanya bahasa dulu diguna berjahit. Tetapi maksud daripada berjahit adalah melingkari badan. Sebab itu kalaulah contoh, seseorang itu dia lupa kain ihram. Dia lupa kain ihram. Atiyah, sekejap lagi 15 minit. Boleh? Boleh, 15 minit lagi. Okey. Kalaulah seseorang contoh dia lupa kain ihram. Dia lupa. Dah ada dekat atas flight. Dia lupa kain ihram. Tapi dia ada kain pelekat. Kain pelekat berjahit, betul? Berjahit. Lalu boleh tak digunakan kain pelekat sebagai ihram? Jawapan dia boleh. Cuma kalau kain pelekat tersebut bercantum
dan melingkari badan, maka pada waktu itu dia kena koyakkan ataupun gunting. Maka dia boleh pada waktu itu pakai kain pelikat sebagai ihram. Putih adalah sunnah. Tak ada masalah untuk pakai warna lain untuk kain ihram. Sah pada waktu itu. Maka sebab itu, kata penulis buku, yang tak boleh adalah pakaian yang melingkari tubuh badan. Yang pada waktu itu melingkari tubuh badan. Baju, seluar dalam, t-shirt, kain dan seumpamanya. Kain boleh. Cuma pada waktu itu perlu dipotong supaya tidak bercantum. Yang bercantum, yang melingkari pada waktu itu tak boleh. Sebab itu kata penulis buku, tak kisah sama ada berjahit ataupun tidak. Berjahit itu bukan pantang larangnya. Pantang larangnya adalah melingkari tubuh badan. Pakaian yang bercantum pada waktu itu daripada satu sisi kepada satu sisi yang lain. Okey. Maka sebab itu kata penulis buku, tak boleh memakai celana, maksudnya memakai seluar. Ataupun pada waktu itu tasbih. Tasbih pun tak boleh. Tasbih kalau digunakan pada tangan tak ada masalah. Tetapi pada waktu itu tasbih yang dilingkari pada tangan, dijadikan macam jam, dilingkarkan pada tangan ataupun dilingkarkan pada leher, bukan untuk diguna tasbih tetapi untuk dijadikan sebagai sebagai sesuatu yang digantung. Maka sebahagian para ulama Syafi'i kata tak boleh. Sebab ianya adalah benda yang bercantum. Benda yang bercantum. Tapi kalaulah tasbih itu dipakai untuk berzikir pegang tak ada masalah. Cuma kan kadang-kala ada orang dia dah tak zikir, maka dilengkarkan pada tangan, dilengkarkan pada leher. Maka sebenarnya tidak boleh. Benda yang melengkar bercantum, maka pada waktu itu tidak boleh. Okey. Lalu kalaulah seseorang pada waktu itu dia memakai pakaian yang pada waktu itu melingkari badan, t-shirt, jubah, seluar dalam, selalunya yang orang terlupa adalah seluar dalam. Tapi ada syarat dia. Pada waktu itu dengan sengaja, maka baru ada denda. Kalaulah tak sengaja, tak ada. Sebab itu kalaulah contoh dia pakai seluar dalam. Kenapa? Sini. Kakak kat atas Sini. Sekejap je. Lagi sikit lagi. Boleh? Kakak kat atas. Kakak buat apa tak? Tu. Hai, Assalamualaikum semua. Masya Allah. Assalamualaikum semua. Hai. Doakan saya. Okey? Dia pun pergi umrah juga. Kali kedua pergi umrah. Natia ingat lagi kali pertama pergi umrah? Tak ingat. Kali pertama dia tak pergi mana-mana sangat. Sebab masih kecil masa tu. Berapa bulan? 2 bulan. 4 bulan. Kali pertama. Ni kali kedua dia pergi lagi. Dia jadi pembantu saya lah. Bakal mutawifah. Boleh Atiyah? Nanti bawa orang pergi Raudah. Boleh? Okey, dah. Tunggu kakak. Nanti Habib panggil kakak. Untuk ambil. Okey. Maka sebab itu yang kedua, memakai pakaian yang melingkari tubuh badan, bilakah pada waktu itu ada denda dia, fidyah dia? 2 syarat. Bila dilakukan dengan sengaja. Lalu kalaulah tak sengaja, jangan risau, tak ada fidyah. Contoh, pada waktu itu terlupa nak buka seluar dalam, itu biasa. Maka tiba-tiba teringat dan terus buka, maka tak ada denda. Dan yang kedua, dalam keadaan mengetahui hukum. Lalu kalaulah dia tak tahu kerana baru masuk Islam, maka pada waktu itu tidak ada denda. Maka itu 2 syarat. Sebab itu kadang-kala ada orang yang dia terlupa, tak ada denda. Dan dia bila teringat dia terus buka seluar dalam dia. Ataupun pada waktu itu apa-apa, t-shirt contohnya dia terlupa nak buka. Bila dia teringat dia terus buka. Maka tidak ada sebarang fidyah. Akan tetapi, larangan ihram yang kedua, kalaulah pada waktu itu dia buat dengan sengaja dan tahu hukum, maka apakah fidyah dia? Sama pada waktu itu seperti nombor 1. Sampai dia ada pilihan. Sama ada pada waktu itu bersedekah 9 kilo beras yang dibahagi untuk 6 orang, ataupun puasa 3 hari, sama ada berturut-turut ataupun berpisah, ataupun pada waktu itu sembelih kambing.
ada pilihan. Dia bukan mesti. Dia ada pilihan. Maka itu adalah yang kedua. Larangan ihram yang ketiga, menutup muka bagi perempuan. Maka ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW tidak benarkan para wanita menutup muka ketika mana berada dalam ihram. Kata penulis buku, maka kalaulah seorang wanita yang pada waktu itu tidak boleh menutup muka. Lelaki pada waktu itu boleh untuk dia menutup muka. Maka wanita tidak boleh menutup muka. Maka kalaulah seseorang wanita pada waktu itu dia menutup muka, dua syarat juga. Dalam keadaan sengaja. Lalu kalaulah tak sengaja, contohnya waktu tidur dalam bas tertutup, tak mengapa. Tapi kalaulah dengan sengaja dan yang kedua tahu hukum, maka apakah fidyah dia? Fidyahnya pun sama, ada pilihan daripada salah satu daripada tiga. Sama macam tutup kepala, sama macam pada waktu itu memakai pakaian yang melingkari tubuh badan. Apakah salah satu daripada tiga pilihan yang dia boleh pilih? Yang pertama, sedekah 9 kilo beras yang dibahagi sama rata kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 6 orang fakir miskin. Lalu seorang dapat lebih kurang 1,5 kilo. Kan 1,5 kilo. Dapat seorang 1,5 kilo. Dapat seorang 1,5 kilo beras. Yang kedua, pada waktu itu kalau dia tak nak bagi sedekah, puasa. Maka puasa 3 hari. Sama ada berturut-turut ataupun berpisah. Yang ketiga, kalau dia sedekah pun tak nak, dia banyak duit, dia nak bagi makan kambing, nak bagi kambing. Maka pada waktu itu pun boleh. Dia ada pilihan salah satu daripada tiga. Lalu kata penulis buku, sama juga macam larangan ihram yang dua sebelum ni. Kalaulah dia tak sengaja tertutup muka, tak ada. Kalaulah dia tak tahu hukum, maka tidak ada sebarang fidyah. Kemudian persoalan yang timbul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh tak pakai face mask? Pakai face mask. Maka kalaulah pada waktu itu dia pakai face mask dalam keadaan pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad diperlukan. Maka sebahagian pendapat mazhab Syafi'i kena bayar fidyah. Kecuali lah waktu ketat di Arab Saudi, maka pada waktu itu tak perlu. Diberikan fatwa berdasarkan pandangan yang lain dalam mazhab. Okey. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh tutup muka. Tapi kalaulah seseorang itu dia pakai topi yang pada waktu itu tidak menyentuh muka, maka tidak ada masalah. Ada yang tak boleh sesuatu yang menutupi wajah, yang menutupi muka. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat, apakah pantang larang yang keempat? Menggunakan sarung tangan untuk wanita. Dia panggil sarung tangan sarung tangan. Satu sarung lengan kan, itu lain. Sarung lengan boleh sebab nak kena tutup aurat. Sarung tangan tak boleh. Apakah definisi sarung tangan? Kata para ulama mazhab Syafi'i, iaitu sesuatu yang menutup jari-jari. Tak boleh. Jari tak boleh tutup. Sarung tangan pada waktu itu tidak boleh pakai. Lalu kalaulah seseorang itu dia buat pantang larang ihram yang keempat ini, dia pakai sarung tangan dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Dengan tahu hukum. Kalau tak tahu hukum kerana baru masuk Islam, maka tak mengapa. Maka sama juga pada waktu itu, dia perlu pada waktu itu membayar fidyah. Dia perlu pada waktu itu membayar fidyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kelima, mencukur rambut. Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Mata saya pun dah mengantuk. Sebab pagi tadi gerak awal ke airport. Jam 9 pagi dah gerak. Jam 9 pagi dah gerak ke airport. Sebab takut jam kat Jakarta. Lalu saya minta maaf sahabat-sahabat, beberapa hari ini tak dapat nak buat sebarang perkongsian. Satu memang program yang padat dan program yang pada waktu itu back to back. Tapi Alhamdulillah selamat sampai, syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat jumpa esok dalam Hayati Quran jam 8.30 pagi. Okey, Atiyah dia nak jumpa sahabat-sahabat semua. Okey, ini mutawifah untuk Aisyah pun nak join.
Okey. Sini Aisyah. Aisyah, okey, ni semua. Ni mutawifah dia. Nanti kalau siapa yang ada dekat Mekah Madinah jumpa dia tegur-tegur, masya-Allah tabarakallah. Okey, ni mutawifah. Nanti akan bawa orang masuk raudah ke? Atiyah? Jadi mutawifah, bimbing orang masuk raudah, buat umrah. Dah ada dah pakaian ni semua. Nak pakai baju macam ni. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Minta maaf kita 25 minit saja pada malam ni. Kita akan sambung esok insya-Allah jam 10 malam jika Allah izinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta kongsi dalam bahasa Inggeris. Minta maaf sebab banyak adalah sahabat-sahabat daripada Malaysia. Minta maaf. Okey, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.